Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kamu bersama dengan Cikgu Ikram, okey, akan mempelajari subjek pendidikan jasmani tahun 3. Okey. Baik, sebelum itu cikgu harap awak sudah bersedia dan semua dah makan ya. Okey. Hari ini cikgu berada di Stadium Bukit Jalil. Okey. Siapa yang belum pernah pergi, okey, dapat lihat di belakang cikgu ada Stadium Bukit Jalil ya. Okey. Baik, untuk hari ini, okey, kita tengok apa yang kamu akan pelajari. Okey, awak semua dah makan ke? Cikgu harap wadah Okey, sekejap. Cikgu buka. Okey. Baik, nampak Okey, pendidikan jasmani tahun 3, unit 1, Gimnas Gemilang. Okey, tajuknya ialah imbangan teguh. Okey. Baik, kita pergi. Okey, yang pertama, okey, objektif pembelajaran. Baik, murid-murid dapat melakukan imbangan statik dan imbangan dinamik. Yang kedua, okey, murid-murid dapat menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa melakukan aktiviti imbangan. Okey, nampak Okey, maksudnya awak akan buat imbangan. Okey, sebenarnya ada 3 imbangan. Imbangan statik, imbangan dinamik dan satu lagi cikgu tertinggal iaitu imbangan songsang. Okey, tapi imbangan songsang ni mungkin sedikit sukar. Okey, tapi kita tengok sekejap lagi. Okey, mungkin ada di kalangan awak yang boleh buat. Okey. Baik, seterusnya, sebelum itu awak kena tahu apakah itu imbangan. Okey. Imbangan ialah kebolehan individu mengekalkan posisi tubuh badannya. Okey, bermaksud awak akan mengekalkan posisi tubuh badan tanpa terjatuh. Okey. Baik. Dia berlaku dalam 2 keadaan, iaitu keadaan yang pertama dalam kedudukan pegun. Okey. Oh, tak nampak. Okey. Baik, yang kedua semasa melakukan aktiviti. Okey, maksudnya dalam keadaan bergerak pun awak boleh kekalkan posisi tubuh badan awak, ataupun dalam keadaan bergerak pun awak masih lagi boleh kekalkan. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Baik, tahukah awak imbangan merupakan aspek penting dalam kehidupan harian selain dari gimnastik asas? Okey, contoh aktiviti imbangan seperti meniti jambatan, menunggang basikal. Okey, awak berlari pun mesti ada keseimbangan dan juga berjalan. Okey, itu antara aktiviti imbangan. Okey. Baik, kenapa kita perlu imbang? Okey, untuk mengelakkan dari jatuh atau tercedera. Boleh faham Ataupun awak mungkin boleh bagi contoh lain, okey, waktu bila kita perlukan imbangan ini. Okey. Baik, seterusnya. Okey, jenis-jenis imbangan untuk tahun 3 ada 3 Yang pertama imbangan statik. Okey, imbangan statik ini bermaksud imbangan yang tempatnya tidak berubah, bermaksud tidak bergerak. Okey. Baik, yang kedua imbangan dinamik. Imbangan dinamik di mana pusat gravitinya sentiasa berubah. Bermaksud ketika awak bergerak. Okey. Dan yang ketiga imbangan songsang. Imbangan songsang ni bermaksud dia statik, okey, tak bergerak tetapi diubah keadaan posisi badan awak. Okey.
Tak apa, kejap lagi kita tengok apakah imbangan songsang tu. Okey, next. Baik, sebelum tu awak kena tahu kepentingan imbangan. Okey, yang pertama meningkatkan prestasi dalam aktiviti harian. Okey. Yang kedua mengelakkan tercedera akibat terjatuh. Ya, yang ketiga menguatkan otot-otot tertentu. Dan yang keempat, meningkatkan keyakinan diri semasa melakukan aktiviti. Okey. Sebenarnya banyak kepentingan imbangan, tapi yang penting awak kena faham kenapa awak perlukan imbangan ini. Okey. Okey. Ah, cikkan sikit. Okey. Baik, imbangan yang pertama, imbangan statik. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks, okey, imbangan statik ni dalam buku teks ada dua, iaitu imbangan dekam dan juga imbangan V berkembar. Okey. Baik, kamu boleh melakukannya di rumah. Okey. Baik, kita tengok dulu yang pertama, imbangan dekam. Kamu boleh melakukan imbangan dekam secara individu. Okey. Pastikan ruang yang digunakan selamat. Okey. Awak kena tahan selama 5 saat. Okey, macam mana? Ah, tangan awak lurus ataupun diletakkan di atas lantai, kemudian ah, kaki ataupun peha awak okey berada di atas siku kedua-dua belah. Okey, dan awak akan imbangkan sama ada dari jatuh ke depan ataupun jatuh ke belakang. Okey. Jika boleh tahan selama 5 saat. Okey. Baik, untuk yang kedua, imbangan V berkembar. Okey, kita baca kat bawah tu. Untuk imbangan V berkembar, kamu boleh melakukan bersama adik-beradik yang lain. Okey, bermaksud kalau awak ada kakak, okey boleh buat bersama kakak. Kalau ada abang, boleh bersama dengan abang. Ataupun kalau ada adik pun boleh juga. Okey. Tapi awak kena ingat pastikan tahap keupayaan kamu sama dengan adik-beradik yang lain. Okey, maksudnya kalau boleh saiz awak dengan adik-beradik awak kena sama. Okey, janganlah adik awak yang umur 3 tahun, 4 tahun, okey, dan awak tahun 3, 9 tahun, okey, dan cuba buat bersama-sama jadi dia tak akan seimbang. Okey. Jika tak ada adik-beradik, okey, awak boleh buat secara individu, okey, tetapi mungkin kurang stabil. Okey. Baik, sama juga tahan selama 5 saat. Okey, kaki kalau awak tengok badan awak okey berbentuk V. Okey, sama juga kalau pasangan awak pun dia akan berbentuk V. Okey, disebabkan itulah kita panggil imbangan V berkembar. Okey. Baik, seterusnya imbangan dinamik. Okey, imbangan dinamik. Okey. Kamu tengok dalam gambar, okey, langkah 1. Okey, kita tengok Ini ialah imbangan jambatan panjang. Kamu boleh melakukan secara individu. Pastikan ruang yang digunakan adalah selamat. Okay. Kaki dan tangan hendaklah lurus ketika bergerak. Okay. Kalau awak tengok langkah yang pertama, langkah gambar nombor 1 ni, okay, dia dalam keadaan seperti pumping, okay, ataupun tekan tubi. Okay. Kemudian satu tangan akan bergerak ke hadapan dan tangan satu lagi akan mengikuti tangan yang pertama tadi. Okay, contohnya kalau dalam gambar, tangan kiri dia bergerak ke depan, tangan kanan masih lagi di belakang. Kemudian tengok gambar nombor 2, tangan kanan tadi bergerak ke hadapan seiring dengan tangan kiri. Dan seterusnya awak akan bergerak ke hadapan. Okey? Boleh faham Okey. Cikgu harap awak boleh melakukan imbangan dinamik. Cikgu rasa senang sahaja. Okey.
Next, imbangan songsang. Okey, inilah yang tadi cikgu cakap, imbangan songsang. Okey. Yang ini memang kena pengawasan dari ibu bapa awak ataupun abang awak. Okey, sebabkan ini perlukan bantuan. Okey, kita tengok langkah dia. Nombor 1, letakkan kedua-dua tapak tangan di lantai, lejang kedua-dua kaki ke atas. Okey, lejang tu bermaksud angkat kaki awak ke atas. Okey, tengok gambar pertama. Dan gambar yang kedua, ulang lakuan lejang berulang kali sehingga kamu yakin untuk melakukan imbangan tangan dengan sokongan. Okey, bermaksud satu kaki angkat ke atas, kemudian diikuti dengan kaki yang kedua. Okey, tak kisah kiri ataupun kanan. Okey. Dan orang yang mengawasi awak ataupun yang akan bantu awak kena pegang ataupun memberi sokongan kepada kaki kamu. Okey. Dan akhir sekali yang nombor 3, okey, kekalkan lakuan imbangan dirian tangan. Okey. Orang yang akan bantu awak tu akan pegang kedua-dua belah kaki dan awak akan cuba tahan dan imbang. Okey. Baik, yang ini kalau awak rasa awak tak mampu buat, okey, tak perlu buat. Okey. Kalau boleh pastikan ruang yang awak nak buat tu selamat. Kalau ada tilam, okey, tilam yang nipis bukan tilam yang tebal boleh sebagai uh, sebagai support ataupun sebagai alas. Okey. Dan sebenarnya juga awak boleh menggunakan dinding sebagai bantuan awak support. Okey. Tetapi kalau awak nak guna dinding tu, seelok-eloknya awak sudah mahir ataupun sudah pandai untuk melejangkan kaki ke atas. Okey, ataupun mengangkat kaki ke atas. Okey. Baik, kalau awak mampu buat, awak boleh buat. Tapi kalau tak mampu ataupun tak yakin, okey, jangan risau. Okay? Tak perlu buat pun. Okey. Cuma cikgu harap awak faham. Okey, next. Baik, tahukah anda, semakin tinggi aras lakuan, badan semakin kurang stabil. Okey, maksudnya perlakuan awak yang tinggi, badan awak akan kurang stabil. Ya. Ini kerana kedudukan pusat graviti semakin jauh dari tapak sokongan. Okey. Yang kedua, semakin banyak bilangan tapak sokongan, semakin mudah untuk mengekalkan keseimbangan. Okey, tapak sokongan ni macam tadi awak buat dirian tangan, tapak sokongan awak hanya ada 2, iaitu tangan kiri dan kanan. Okey. Tapi dia lebih kurang stabil. Okey. Kalau ada banyak tapak sokongan, contohnya 3 ataupun 4, okey, tangan ada, kaki ada, okey, mungkin ataupun imbangan awak lebih stabil. Okey. Tengok kat sini, luas tapak sokongan lebih besar. Okey, yang seterusnya, semakin rendah aras lakuan, badan menjadi semakin stabil. Okey. Maksudnya lakuan-lakuan awak yang rendah pusat gravitinya, dia akan lebih stabil. Kedudukan pusat graviti semakin dekat dengan tapak sokongan. Okey, aspek keselamatan. Okey, tadi cikgu dah pesan, pastikan ruang dan alatan selamat digunakan. Okey, lakukan aktiviti mengikut kemampuan kamu sendiri. Okey. Dan mungkin cikgu boleh tambah sikit, pastikan ada pengawasan dari ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Okey. Baik, di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat memahami jenis-jenis imbangan. Okey. Dan cikgu harap awak juga dapat melakukan imbangan statik dan dinamik dengan bimbingan ibu bapa kamu. Okey. Baik, cikgu rasa itu sahaja. Okey. Semoga awak dapat memahami sedikit sebanyak jenis-jenis imbangan. Okey. Dan selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.